kehormat dan perarakan masuk ke dalam Dewan. Nyanyian lagu negaraku dan lagu negeri Perak. Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Mat Amin bin Mat Tauf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Yang berusaha, Profesor Dr. Abdul Rahim bin Razali,
Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UPSI, yang berusaha Profesor Dr. Suraini binti Abu Bakar, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UPSI, yang berusaha Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali, Profesor Pemidato Syarahan Perdana, Pengurusan Utama UPSI, Dif-Dif Jemputan, Dekan-Dekan Fakulti, Pengarah-pengarah Pusat Tanggungjawab, para pensyarah dan pelajar, seterusnya sidang hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Syarahan Perdana Pelantikan Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali, Profesor Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, sidang hadirin yang dimuliakan, Tetak Buluh Kajang 10, laksana dititing kias ibarat, angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Bagi memberkati majlis, dengan segala hormatnya, dipersilakan Saudara Wan Muhammad Irsyad bin Wan Zulkifli untuk mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan seterusnya membacakan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا عمرنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin, atas alunan ayat-ayat suci Al-Quran dan bacaan doa itu tadi. Ribuan terima kasih diucapkan kepada saudara Wan Muhammad Irsyad. Untuk makluman semua, Wan Muhammad Irsyad ialah pelajar dari Fakulti Kemanusiaan, Sains Sosial dan Kemanusiaan. Maaf. Sidang hadirin yang budiman, sebelum ke agenda seterusnya, marilah kita sama-sama saksikan dahulu tayangan video ini. Dipersilakan. Syarahan ini adalah akan berpusatkan kepada satu topik yang berkaitan dengan kajian saya berkaitan penjajaan pasport, iaitu melihat dari sudut yang berbeza dalam konteks untuk memahami makna keindahan. Sangat penting dalam konteks ini lah ada isu yang berkaitan dengan yang estetika yang keindahan. Yang pertama sekali adalah konsep keindahan yang ditawarkan oleh para sarjana dan ahli budi barat ini lebih menjuruskan kepada konsep estetika yang sifatnya adalah simplistik ataupun sifatnya mereka luar yang tidak menjangkau kepada makna keindahan yang sampai kepada hakikat keindahan itu, tidak sampai kepada hakikat keindahan yang dimiliki oleh pencipta yang mencipta keindahan. Maksudnya adalah sifat atau kunci keindahan barat ini bersifat luar, sedangkan saya melihat sifat dan ciri keindahan yang sebenarnya adalah dia menjangkau kepada sifat yang transcendental, dalaman, sampailah kepada hakikat untuk memahami bahawa keindahan itu datangnya daripada sang pencipta yang mencipta keindahan sendiri. Saya melihat ada sisi lain yang ditawarkan oleh Islam khususnya, bahawa estetika itu sebenarnya dapat dipahami daripada sudut-sudut yang lain. Dan saya melihat satu jurus pandang yang ada dalam Al-Quran dengan mengambil daripada surah At-Tin yang menggambarkan kepada kita bahawa manusia ini adalah makhluk yang paling indah, paling sempurna dan paling cantik. Dan dalam konteks ini, saya ingin memberitahu bahawa konsep keindahan yang ditawarkan negara itu perlu ditafsir semula, perlu dilihat semula maknanya dengan mengambil kira makna-makna keindahan yang datang daripada Islam. Kerana itu, syarah nanti akan fokus kepada aspek ini yang saya formulakan dan saya rumuskan dengan nama sebagai konsep estetika bersifat. Salam sejahtera. Dengan rasa tulus ikhlas, saya mau mengucapkan tahniah kepada sahabat dan rakan saya Abdul Khalil kerana dia menerima gelar besar profesor. Memang saya fikir bahawa sumbangannya terhadap ilmu Malaysia sangat besar, jadi selayaknya dia menerima gelar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Masdi bin Haji, Ketua Program Pengajian Melayu, Fakultas Sastra dan Sains Sosial Universiti Darussalam. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan sedikit tahniah kepada Salim atas ketika beliau sebagai Alhamdulillah. Saya Profesor Dr. Farida Nugrahani Magistri Manura, Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, mengucapkan tahniah selamat dan sukses untuk Bapak Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali atas sarahan perdananya dalam pelantikan profesor di Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Sultan Idris, Malaysia. Salam dan sukses juga disampaikan dari teman-teman Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia untuk Prof. Halim sekeluarga. Semoga ilmunya bermanfaat untuk umat. Sidang hadirin sekalian, kita beri tepukan yang gemuruh
Tayangan video ringkas itu tadi sebenarnya memuatkan intipati berkaitan dengan syarahan perdana pelantikan Profesor pada petang ini yang akan disampaikan oleh beliau sebentar tadi, dan juga memuatkan pandangan beberapa orang tokoh akademik luar negara berkaitan beliau. Sidang hadirin yang dimuliakan, burung enggang terbang di awan, nampak pipit sama rata. Sudilah sirih sekapur tuan, itulah asal pembuka kata. Kini tibalah masanya untuk kita mendengar ucapan alu-aluan daripada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mat Amin bin Mattaf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Majlis dengan hormat takzimnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya raikan kekanda saya Profesor Abdul Halim Ali di hari yang begitu megah, besar dan bermakna untuk beliau, kita berikan tepukan. Mohon berdiri Prof. Prof Halim. Pandanglah belakang. Kita berikan tepukan sekali lagi. Syabas, tahniah Prof. Seterusnya, guru saya, sastrawan negara, Profesor Tuan Haji Muhammad Saleh. Kita berikan tepukan yang bersama, boleh beri Prof. Ini dia hadir bersama-sama dengan kita, sastrawan negara. Bukan kaleng-kaleng. Seterusnya TNCA, TNCPI, Cik Noriha, Dr. Izzuan, Dekan Dr. Mazura, dan kita ada 2 orang profesor kita, Prof. Rashid dan juga Prof. Azhar, lupa, pemenang anugerah tokoh buku negara. Kita berikan tepukan kepada Prof. Azhar. Bukan kaleng-kaleng. Seterusnya hadirin hadirat, saya lihat daripada Dewan Bahasa, ada Dewan Bahasa tuan. Terima kasih banyak-banyak, dan juga lain-lain persatuan. Tak dilupakan juga pada kaum keluarga Prof. Halim. Kita mohon berdiri kaum keluarga Prof. Halim yang hadir bersama-sama hari ini. Kita berikan tepukan kerana tanpa keluarga, sahabat-sahabat, siapalah kita? Akibat doa, akibat barakah, akibat pengorbanan keluarga, kita berdiri sebagai siapa kita hari ini. So jangan nak cari 2 Prof. Halim, kekal satu. Seterusnya pada dekan-dekan yang sudi hadir, mohon berdiri dekan-dekan kita yang ada hari ini pun saya tengok bagus, berikan sokongan. Alhamdulillah, terima kasih. Berikan tepukan. Seterusnya kepada warga pengajian sastra dan juga bahasa Melayu daripada FBK, mohon berdiri. Asal gas dah macam Tom Selleck dah tu. Ramai Okay, kita berikan tepukan kepada warga-warga kita. Duduk lengkap berjubah. Seterusnya adik-adik daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi, sahabat-sahabat yang saya muliakan sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada petang yang sejahtera ini dapat kita bersama-sama dalam majlis yang begitu bermakna dan begitu istimewa bagi saya. Kenapa? Kerana universiti ini bermula daripada sebuah bangsa. Universiti ini bermula daripada sebuah bahasa. Universiti ini adalah pencetus kepada kemerdekaan Nusantara yang bermula dari bahasa, yang bermula dari bangsa, yang bermula dari budaya. Sehubungan itu, majlis sebegini, terutamanya dalam pengajian bahasa Melayu, adalah sangat-sangat signifikan dan penting dan harus mengakar di dalam kita semua. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah menyatakan, apakah kecemerlangan tanpa jiwa? Apakah institusi tanpa roh? Dalam kita mengecapi 100 tahun penubuhan institusi keramat ini, kemanakah hala tuju perjuangan bangsa dan bahasa kita? Ini yang harus kita renung, ini yang harus kita semak.
Akademia di UPSI seharusnya mewarisi tokoh-tokoh sastrawan negara yang lahir, bertapak dan juga pernah bermadrasah di bumi Muallim yang mulia ini. Kemala, Bonggok, Rahman Syari termasuk Shah Nun Ahmad adalah tokoh-tokoh sastrawan negara yang menjadikan bumi Muallim sebagai madrasah. Seharusnya kalian telah meresapi akan ini semangat. Begitu juga dengan anak-anak pelajar. Kita tidak boleh menjadi akademia yang hanya sekadar mengajar untuk melengkapkan klom, flom dan telom. Tetapi menjadi akademia sebenar yang mengajar akan erti dan makna sesebuah bangsa, sesebuah negara dan sesebuah agama. Dengan itu, sesi pada hari ini sangat penting untuk sama-sama kita dengar dan kita kupas agar apa yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Prof Halim dapat kita jadikan contoh. Beberapa hari yang lepas, saya agak terkesima kerana saya nyatakan dengan semua yang saya jumpa, saya membeli sebuah handphone yang dinamakan handphone AI. Dan bercita-cita bahawa daripada handphone ini apabila saya bercakap, dia boleh menterjemahkan bahasa. Daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Malangnya, bahasa Melayu tidak tersenarai. Ini satu tamparan bagi kita ahli-ahli bahasa. Apakah yang kita lakukan? Kita sorak, kita julang, kita kritik, kita itu dan ini mereka yang tidak memartabatkan bahasa. Tetapi sejauh mana kita menyumbang bahasa kita terhadap perubahan terkini teknologi. Masa telah berubah, teknologi telah berubah. Adakah kita masih ingin kekal dengan kaedah lama? Ataupun kita menyebarluaskan bahasa dan budaya kita? Lihat Korea. Bagaimana kalau dahulunya sebuah negara yang miskin, yang merdekanya sama dengan kita, yang susah, tetapi hari ini semua anak kita nak makan makanan Korea. Semua anak kita nak belajar bahasa Korea. Dan semua anak kita nak melancong ke Korea. Mengapakah bahasa Melayu dan bangsa Melayu tak boleh melakukan sebegitu? Dan amanah ini sahabat-sahabat terletak di pundak kita semua. Sebab itu saya ingin menyeru rakan akademia bahasa Melayu di UPSI dan sastra. Jangan kita hanya menjadi pengajar. Kita harus menjadi pencerna ilmu yang membawa ke arah pemikiran baru seperti mana Zakbah yang memerdekakan Nusantara melalui pena. Nusantara, bukan Malaya. Nusantara. Dan yang lebih, saya rasa menjadi tamparan kepada kita apabila bahasa Indonesia diiktiraf sebagai bahasa rasmi di United Nations. Di manakah hala tuju dan perjuangan bahasa Melayu kita? Minta maaf tuan daripada Dewan Bahasa dan sebagainya, kerana bagi saya kita tak boleh terlalu bergantung pada Dewan Bahasa saja. Kita ada akademia yang ramai dan sekiranya setiap akademia dalam perjuangan bahasa Melayu ini menyumbang, pasti bahasa kita akan dimartabatkan. Namun inilah cabaran yang bukan saya letak pada sahabat-sahabat dalam bidang bahasa, termasuk saya sebagai Naib Chancellor. Apakah yang harus kita lakukan dalam memartabatkan bahasa kita? Saya kembali daripada Tashkent, ada 2 pusat UPSI yang menawarkan pengajian bahasa Melayu. Dan penutur bahasa Melayunya di sana lebih kurang dalam 300 orang. Bukan kaleng-kaleng. Dan mereka berminat. Namun satu soalan yang dinyatakan, Prof Rashid, daripada rektor tersebut, what is the kind of support that you are giving us? Apakah sokongan yang diberikan kepada kami untuk kami terus belajar bahasa Melayu? Tanpa sokongan kami tidak bisa. Dia pun dah cakap macam Indonesia dah kau. Ini berbeza dengan kerajaan Indonesia yang menghantar bantuan dan sebagainya, selain daripada buku, tenaga pengajar dan sebagainya. Jadi inilah yang bagi Prof Emeritus, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang UPSI laksanakan. Saya tak mahu sembang kari. Saya tak mahu bercakap sahaja. Jadi kita telah hidupkan pusat pengajian bahasa kita di SOAS, di mana kita hantar 2 orang pensyarah kita untuk menghidupkan bahasa Melayu di sana. Yang berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri baru saja selesai menyampaikan ucapan beliau. Seterusnya di Tashkent, kita akan hantar 2 orang lagi, 4 orang
2 di setiap pusat, dan juga pelajar kita 5 orang dalam pengajian bahasa Melayu dan TESOL untuk menjalani latihan mengajar di sana, untuk mengajar bahasa Melayu kepada anak-anak Uzbek. Syabas dan tahniah Fakulti Bahasa. Apakah yang membezakan akademia hari ini dan akademia semalam? Satu, tentang roh dan jiwanya. Yang kedua, tentang keinginannya. Yang ketiga, melihat bahawa bidangnya adalah satu yang mulia dan harus dijulang dipromosikan. Dan ini yang kita mahukan terhadap akademia yang ada di UPSI. Menjadikan bidangnya sebagai roh dan jiwa, bukan semata-mata mata pencarian ataupun pekerjaan. Roh ini harus ada dalam kalangan kita semua agar kita dapat memartabatkan asas dan akar budaya kita, agar seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mengakar di bumi namun menggapai di langit. Dan ini harapan saya dapat kita cernakan daripada syarahan yang berusaha Profesor Dr. Abdul Halim untuk kita dengar, dan bukan setakat dengar namun kita transformasikan dan seterusnya kita realisasikan. Kerana peranan akademia bukan hanya sekadar berbicara namun melaksana. Ini yang dilaksanakan oleh Zabah yang terpampang besar gambarnya di fakulti kalian. Sahabat-sahabat, maafkan sekiranya saya berbicara berkobar-kobar, kerana hari ini saya berbicara tentang arah tuju dan perjalanan bangsa kita. Kerana kehebatan sesebuah bangsa berasal dari bahasa dan budaya. Jika kita terus terlelap, jika kita terus terlupa, maka bahasa kita akan diperkotak-katikkan. Kita harus sama-sama bekerjasama. Kita ada Dewan Bahasa, kita ada sastrawan negara, kita ada akademia yang muda lagi remaja, kita ada akademia lama. Bagaimana kita harus menyusun barisan kita dalam memartabatkan bangsa dan bahasa. Dan insya-Allah janji saya, tuan daripada Dewan Bahasa, UPSI ni gila-gila sikit. Apa orang tak buat, kami buat. Honestly, I was a student here. Dan untuk makluman tuan, bidang asal saya adalah bahasa Melayu. Namun saya lari kerana saya melihat tiada bahasa Melayu di dalam itu. Minta maaf Prof. Tuan Haji, dalam buku Nahum atau Tata Bahasa telah diubah frasa mafem, gofem, toh fem, fem. Mana bahasa Melayunya? Mana yang Zabah perkenalkan? Di manakah akar kita? Adakah kerana kita belajar di United Kingdom, maka harus kita menggunakan frasa-frasa penjajah di dalam bahasa kita? Mengapa kita tidak berbangga dengan bahasa kita? Ini satu cabaran yang harus dilihat. Cukup saya tutup di situ apa yang saya soalkan, kerana saya percaya akademia harus menyemarak dan subur marakkan idea-idea baharu yang mencetuskan tindakan-tindakan selanjutnya. Mengenali Prof. Halim, saya adalah sebagai pelajar di universiti ini, kemudiannya sebagai seorang tutor, menyanjung tinggi akan Prof. Halim. Orang yang sangat humble, orang yang sangat berkorban untuk universiti, dan juga tanpa henti memegang jawatan. Daripada ketua jabatan ini, nanti Dr. Mazura akan ini, tetapi ini adalah bacaan peribadi saya. Orang bahasa ni dia hebat tau. Dia berkata-kata melalui hati dan akal. Bukan daripada akal ke hati, tidak. Daripada hati ke akal. Kerana hati tak bisa membohong. Akal dia. Okay. Saya menyaksikan bagaimana beliau membantu universiti ini dari tak ada apa-apa hingga menjadi sebuah universiti yang ternama. Daripada sebuah program kepada sebuah jabatan, kepada sebuah fakulti, beliau membanting tulang 4 kerat. Sebab tu saya nyatakan tadi kepada akak dan adik-adik, kenapa apabila bercerita tentang keluarga saya sebab? Kerana saya menyaksikan apabila UPSI dibangunkan bukan hanya dari tenaga akademia, tetapi dari sokongan kaum keluarga yang memberikan sokongan sepenuhnya. Ketika UPSI tak punya apa-apa, anak-anak kedinginan,
isteri kesepian ketika suami sibuk membangunkan program baru, ketika suami sibuk merealisasikan opsi yang biasa-biasa dari sebuah maktab perguruan kepada sebuah universiti ternama. Jadi kita berikan tepukan kepada adik-adik dan tuan yang hadir. Kerana pengorbanan kalianlah Prof. Halim berdiri di sini. Dan beliau menjadi pengarah pusat alumni yang begitu lama, yang membangunkan program-program alumni dan sebagainya. Itulah Prof. Halim yang kita kenal. Sempoi, tak banyak cakap, dia akan duduk. Gitu je, but bernas dan berisi orangnya. Kalau surat ke istana, mana-mana Naib Chancellor akan gunakan kepakaran Prof. Halim, daripada segi bahasa dan sebagainya. Kadang-kadang Prof, saya pun tak faham bahasa tu bila saya baca apa dia tulis ni, Tuan Haji. Tapi Prof. Halim lah yang menjadi rujukan dia. Dan saya masih ingat ketika Prof. Halim diinterview, saya salah seorang panel dan sebagainya. Salah satu yang saya perjuangkan untuk Prof. Halim mendapat gelar profesor adalah pengorbanan beliau. Saya rasionalkan kepada panel penilai, perhatikan. Saya tak tahu dia ingat tak ingat, tapi saya dia tak ingat. Sampai sekarang dia tak nak belanja saya. Saya perhatikan, saya tunjukkan pada panel, saya realisasikan. Bayangkan macam mana kita nak jadikan dia seperti yang lain daripada umur mudanya memegang jawatan. Penolong ketua jabatan, timbalan dekan, ini pengarah alumni, dan alhamdulillah rasional itu diambil kira. Maka hari ini kita akan mendengarkan syarahan yang begitu bermakna yang seharusnya kita jadikan sebagai inspirasi dan idola kepada kita semua. Sekali lagi saya mohon berdiri Prof. Halim. Kerana terlalu banyak akan jasanya buat bumi ibu kandung Suluh Budiman yang tercinta. Selamat berkarya, selamat menginspirasikan, dan selamat berdakwah untuk UPSI, Malaysia, bangsa dan negara tercinta. Sekian, terima kasih. Dengan kata-kata azimat itu tadi, majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris atas ucapan itu tadi. Sidang hadirin, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Demikianlah permulaan kias ibarat untuk memperkatakan tentang tokoh ilmuwan hebat kita pada petang ini. Bagi memperkenalkan tokoh ilmuwan ini dengan lebih lanjut, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Mazura alias Mastura binti Muhammad, Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi, untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang Berusaha Profesor Dr. Abdul Rahim bin Razali, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang Berusaha Profesor Dr. Suryani binti Abu Bakar, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh, Sastrawan Negara. Cik Noriha, Ketua Perpustakaan. Yang berbahagia Profesor Emeritus Muhammad Hassan Mukhtar, mantan pensyarah Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
Wakil Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, aktivis-aktivis sastra, terutamanya pensyarah-pensyarah dari fakulti saya, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, dekan-dekan fakulti, pengarah-pengarah pusat, pelajar-pelajar yang saya sayangi dan terusnya, sidang hadirin sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana kita dapat berkumpul untuk meraihkan seorang individu yang dilantik sebagai profesor di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Keberadaan seorang profesor di sebuah fakulti amat bernilai maknanya kerana pengalaman dan kepakaran yang dimilikinya dapat dimanfaatkan oleh warga fakulti malah kepada universiti dan negara. Pihak fakulti khususnya amat berbangga dengan pencapaian Profesor Dr. Abdul Halim Ali sepanjang beliau berkhidmat di Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Izinkan saya memperkenalkan biodata Profesor Dr. Abdul Halim Ali sebelum beliau menyampaikan syarahan perdananya. Abdul Halim dilahirkan di Mercang Marang, Terengganu, sebuah kampung yang terletak 40 km dari Bandaraya Kuala Terengganu. Beliau merupakan anak bongsu daripada 4 adik-beradik. Abdul Halim mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Mercang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Marang, Terengganu. Berbekalkan sijil pelajaran Malaysia SPM, beliau menyambung pendidikan tingkatan 6 di Sekolah Menengah Tengku Intan Zahra, Dungun, Terengganu. Pada tahun 1985, Abdul Halim menyambung pelajarannya di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam program Ijazah Sarjana Muda Sastra dengan Kepujian dalam bidang geografi. Beliau kemudiannya mengikuti kursus perguruan lepasan ijazah KPLI di Institut Bahasa Kuala Lumpur dan lulus dengan kepujian. Pada tahun 1996, beliau berpeluang menyambung pengajian di peringkat sarjana dalam bidang kesusastraan Melayu secara separuh masa di UKM. Disebabkan minat yang mendalam dalam bidang akademi, beliau telah melanjutkan pengajian di peringkat sarjana Doktor Falsafah dalam bidang pendidikan kesusastraan Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan bergraduat pada tahun 2006. Berbekalkan kelulusan BA Honours dan Diploma Pendidikan, Abdul Halim telah ditawarkan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswaza PPPS. Dari bumi Terengganu, beliau berhijrah ke bumi Kenyalang, Sarawak dan ditempatkan di Sekolah Menengah Bantuan St. Anthony, Sarike, tanggal 4 Jun 1990. Setelah 4 tahun merantau, Abdul Halim berpindah ke Semenanjung dan ditempatkan di SMK Sultan Umar, Dungun, Terengganu. Kemudian, beliau meneruskan perkhidmatannya ke Sekolah Menengah Felda Kampung Awah, Maran, Pahang. Pada Julai tahun 2000, Abdul Halim memulakan perkhidmatan sebagai pensyarah dalam bidang kesusastraan Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Maka bermulalah perjalanan Abdul Halim sebagai pensyarah di UPSI sehingga 23 tahun lamanya.
Disebabkan perkhidmatannya yang cemerlang, Abdul Halim telah dinaikkan pangkat sebagai Profesor Madya pada tahun 2011 dan kemudiannya dinaikkan pangkat sebagai Profesor pada tahun 2020. Sepanjang perkhidmatannya, Abdul Halim telah menempuh pengalaman bermakna di bawah kepimpinan 7 orang Naib Chancellor, bermula dengan Naib Chancellor pertama Datuk Dr. Asy'ari Cik Mat hingga ke era pimpinan Naib Chancellor ketujuh iaitu Profesor Datuk Dr. Mat Amin Matlaf. Abdul Halim telah banyak menyandang jawatan penting universiti seperti Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pengurusan, Pengarah Pusat Perhubungan Alumni, Pengarah Pusat Ulul Albab dan Ahli Senat Universiti. Kepakarannya dalam bidang kesusasteraan Melayu telah melayakkan beliau dilantik sebagai pakar rujuk Kementerian Pendidikan Malaysia, pakar rujuk Yayasan Terengganu, panel hadiah Sastra Malaysia, ahli jawatan kuasa pengubal Dasar Sastra Kebangsaan dan ahli jawatan kuasa Majlis Sastra Asia Tenggara, MASTRA dan pelbagai lagi. Di peringkat antarabangsa pula, beliau dilantik sebagai narasumber Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Indonesia, narasumber School of Political Science and Public Administration, Wailalak, University Thailand, pensyarah pelawat Faculty of Education, Fatuni University Thailand, pensyarah pelawat di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia. Sepanjang tempoh perkhidmatannya, Abdul Halim telah berjaya menggraduatkan seramai 19 orang pelajar doktor falsafah dan 10 pelajar sarjana. Abdul Halim mempunyai kekuatan tersendiri dalam bidang perundingan. Hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai pihak membolehkan beliau membawa masuk lebih 10 geran perundingan khususnya dari Kerajaan Negeri Terengganu, Institut Darul Rizwan Perak, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Pusat Kebudayaan Han Malaysia. Abdul Halim juga sangat dikenali sebagai seorang penulis dan penyair. Kelibat Abdul Halim dalam dunia penyairan telah memeriahkan warna sastra di Universiti Pendidikan Sultan Idris khususnya dan di Malaysia amnya. Menerusi dunia penyairan, Abdul Halim atau nama penanyanya A. Halim Ali telah menghasilkan 3 buah puisi persendirian dan lebih 300 buah sajak. Sajaknya yang berjudul Citra Pelangi Satu Malaysia telah ditulis di dalam antologi Bentang Sehelai Peta dan dijadikan silibus di sekolah menengah seluruh Malaysia hingga kini. Hadirin yang dihormati, sudah pasti setiap sumbangan yang telah diberikan kepada fakulti dan universiti sangat besar dan tidak terhitung nilainya. Segala yang telah dinyatakan sebentar tadi cukup jelas menjustifikasikan bahawa pihak fakulti amat berbesar hati memilih Profesor Dr. Abdul Halim Ali untuk menyampai syarahan perdananya petang ini. Saya akhiri ucapan saya ini dengan serangkap pantun. Kalau mencari tempat bertiti, tanah bertelur jangan diredahi.
kalau nak kenal ilmuwan berbakti, ilmunya elok, kerjanya dicontohi. Sekian, terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Mazura alias Mastura binti Muhammad atas ucapan pengenalan tokoh itu tadi. Sidang hadirin sekalian, telah pun kita ketahui secebis episod daripada perjalanan akademiknya yang panjang sebentar tadi. Kini, tibalah saat-saat yang dinantikan. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan penyampai syarahan perdana pelantikan profesor pada petang ini Yang Berusaha Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali untuk menyampaikan syarahan beliau yang bertajuk Menilai Makna Keindahan Berasaskan Konsep Estetika Bersepadu. Dipersilakan dengan hormat takzimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Muhammad Taf, Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berbahagia Profesor Dr. Abdul Rahim Razali, Timbalan dan Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Suryani Abu Bakar, Timbalan dan Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Yang dihormati Barisan Pengurusan Tertinggi Universiti, ahli-ahli senat. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Mazura alias Mastura Muhammad, Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Yang dihormati Dr. Zuraini Ramli, Ketua Jabatan Bahasa dan Kesusahaan Melayu. Dekan-dekan Fakulti, Ketua Jabatan. Yang dihormati Sastrawan Negara Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh. Yang dihormati Profesor Emeritus Dr. Muhammad Mukhtar Hassan. Tetamu-tetamu jemputan dari jauh dan dekat, rakan-rakan seperjuangan, rakan-rakan sekuliah, sejabatan, mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi, serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jauh terbang burung sekawan, hinggap sebentar di hujung tanjung. Sejauh mana datanmu Tuhan, setinggi gunung, sudimu bersanjung. Nangka madu di dalam talam, duku disorok di dalam gua. Jika syarahan ini panjang sampai ke malam, tunggulah, esok pasti mentari bersinar jua. Terlebih dahulu, saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta izinnya juga saya dapat menghadirkan diri ke majlis bagi menyampaikan syarahan perdana sempena pelantikan saya sebagai profesor. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan suri tauladan buat seluruh alam, serta ahli keluarga baginda, kaum kerabat, para pengikut yang menurut jejak langkah perjuangan baginda hingga ke akhir zaman. Hadirin yang dihormati sekalian, pada petang ini saya akan menyampaikan syarahan berasaskan topik dengan judulnya Menilai Keindahan Berasaskan Konsep Estetika Bersepadu. Syarahan ini bersumberkan hasil daripada sebuah kajian saya di peringkat ijazah Dr. Falsafah pada tahun 2010. Kajian ini berfokus
pada usaha untuk mencari jalan alternatif secara teoretikal untuk dijadikan satu metod kritik bagi memahami makna dan konsep keindahan dalam teks kesusastraan Melayu selain daripada metod yang dikemukakan oleh sarjana teori estetik dari Barat. Dengan jalan alternatif itu, saya berharap ia dapat mengisi kelompangan dalam kasus memengertikan dan menginterpretasi keindahan dalam teks kesusastraan. Justru jalan alternatif inya itu juga adalah suatu gugahan ke atas pemikiran sedia ada dan menggantikan jalan estetika yang sekian lama berlubang dan tidak rata. Oleh yang demikian, bagi memudahkan hadirin hadirat dapat mengikuti syarahan ini dengan mulus, maka saya jujukkan keseluruhan isi kandung syarahan ini kepada 7 subtopik seperti berikut. Saya mulakan dengan pendahuluan, sedikit latar belakang, permasalahan, konsep keindahan dalam perspektif Islam dan Barat, manusia sebagai sumber memahami estetik, gagasan estetika bersepadu, kemudian menilai keindahan berasaskan konsep estetika bersepadu. Saya mulakan syarahan ini dengan menyebutkan bahawa pengaruh Islam yang masuk ke alam Melayu telah meninggalkan kesan yang besar dalam sejarah persuratan Melayu, kerana ia tidak hanya menjadikan bahasa Melayu semakin maju dan bertaraf antarabangsa di rantau Nusantara, tetapi yang paling penting ialah kesepadanan makna banyak perkataan yang secocok dengan aroma keindahan Islam. Islam telah membentuk laluan kelangsungan hayat persuratan Melayu yang kekal hingga ke hari ini. Kelangsungan hayat kesusastraan Melayu ini disebut oleh sarjana Rusia iaitu Braginsky sebagai berpunca daripada dekolonisasi rohani dan usaha mencari kepribadian Melayu yang khusus di tengah-tengah dunia moden dengan horizonnya yang terbentang luas. Kepribadian itu menurut Braginsky lagi terdiri daripada 2 unsur utama, iaitu nasionalisme dan Islam. Menurut Braginsky, tiada bidang lain dalam kebudayaan tradisional yang dapat menandingi kesusastraan klasik dalam mencerminkan segala aspek kehidupan rakyat Melayu sampai ke akarnya yang tersembunyi. Apa yang lebih penting daripada itu ialah pengaruh Islam yang mengungguli segenap ruang tekstual dan kontekstual teks, sehingga wajah luaran dan dalaman karya menampakkan keelokan dan keindahan yang intim dengan keindahan Islam itu sendiri. Pernyataan Braginsky ini bagi diri saya amat penting diamati kerana ia kemudiannya menjadi asas kepada saya untuk menyoroti dan menggugah ide-ide penting bagi mencari titik temu keindahan dalam kesusastraan Melayu dengan makna keindahan di sisi Islam. Dalam sistem estetika kesusastraan Melayu, istilah keindahan merupakan salah sebuah istilah paling pokok. Muhammad Haji Saleh yang ada di depan saya ini bersama dengan tuan-tuan menyebutkan bahawa daerah keindahan sastra Melayu itu tidak sahaja terikat pada estetika yang didasarkan kepada kecantikan bunyi bahasanya, tetapi juga meluas kepada susunan watak dan ceritanya. Muhammad Haji Saleh selanjutnya mengemukakan teorinya bahawa pantun merupakan genre kesusastraan Melayu yang paling indah. Malah Muhammad Haji Saleh menegaskan pantun itu sendiri mencerminkan kebijaksanaan, dan kebijaksanaan menyerah lagi apabila pantun membawa kias ibarat dalam dirinya yang berpengaruh dan dekat dengan sastra Islam. Paling menarik dan penting untuk direnung dan dibincangkan adalah
berhubung dengan dapatan analisis kajian para sarjana itu tadi yang menyebutkan bahawa sistem estetika Melayu identik dengan keindahan Islam. Keindahan pantun yang dikaji oleh Muhammad berteraskan sastra Islam, berteraskan Islam. Braginsky pula merumuskan kajiannya dengan menyatakan the reconstruction of the beautiful in classical Malay tradition completely correspondent to its general Muslim interpretation. Keindahan dalam kesusahan Melayu disifatkan oleh Braginsky sebagai berpunca dari potensi keindahan Islam. Walaupun saudara tahu Braginsky bukanlah seorang Islam. Dan potensi keindahan Islam itu bersumberkan sumber yang hakiki, iaitu keindahan Allah Subhanahu wa taala, dan keindahan Allah Subhanahu wa taala itulah keindahan yang hakiki dan tunggal sifatnya menurut Braginsky. Pandangan tokoh-tokoh ini sebenarnya telah menyediakan kepada saya latar kefahaman tentang keindahan dalam kesusahan Melayu berakar, bertali dan berkait langsung dengan Islam. Persoalannya, adakah unsur keindahan yang ditanggapi sebagai teras kesusahan Melayu tradisional juga wujud dalam kesusahan Melayu moden? Sejauh manakah pula teori-teori yang menerangkan konsep keindahan kesusahan Melayu tradisional itu sesuai pula untuk menerangkan konsep keindahan dalam kesusahan Melayu moden yang kita tahu telah dipengaruhi dengan kuatnya oleh kesusahan moden barat? Sejauh manakah pula relevannya kaedah pengkajian estetik yang berasaskan teori estetik barat diaplikasikan untuk memahami dan mengkonsepsikan makna keindahan dalam kesusahan Melayu? Sedangkan dalam masa yang sama, ramai sarjana Melayu meragui, malah menolak keupayaan teori sastra barat, teori estetik barat sebagai metod yang sesuai untuk mengkonsepsikan dan menginterpretasi teks-teks kesusastraan yang diakui berteraskan jati diri Melayu dan Islam. Sudah pasti khalayak menuntut suatu pemahaman yang jelas terhadap konsep estetik dalam kesusastraan Melayu moden, dan juga adalah satu tuntutan dan kebertanggungjawaban sastrawan Muslim untuk merungkaikannya. Dan mengapakah ia menjadi sangat penting? Ia sudah pasti sangat penting kerana estetik menurut Muhammad Haji Saleh merupakan sebahagian daripada pemikiran orang-orang Melayu itu sendiri. Untuk menjejak makna keindahan dalam kesusahan Melayu, maka saya tidak boleh hanya melihat pada sifat luaran teks yang ditulis dengan estetik bahasa semata-mata. Malah sebaliknya mestilah melihat dengan teliti pada agama yang menjadi latar keyakinan, kepercayaan dan esensi diri sastrawan Muslim itu sendiri. Menurut Ali Abdul Khalid, daya kreatif bagi seseorang seniman itu didorong atau didesak yang diberikan oleh Allah atau yang diberikan oleh Tuhan atau sebagai istiadat yang perlu digunakan sebagai bantuan untuk memeriahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bagi manusia menapak di atas jalan yang lurus menuju kepadanya. Oleh itu, konsep keindahan tidak boleh dipisahkan daripada kebenaran, sebaliknya mestilah dilihat secara bersepadu dan berkait secara langsung dengan agama Islam itu sendiri. Malah saya juga mempersoalkan sejauh manakah pula kaedah-kaedah yang digunakan oleh pengkaji terdahulu di Malaysia ini sendiri, seperti yang digunakan oleh Muhammad Haji Saleh, Braginsky, Suhaimi Abdul Aziz dan lain-lain. Adakah sesuai untuk menjelaskan konsep keindahan dalam kesusahan Melayu moden, sedangkan dalam waktu yang sama teori-teori kesusahan Melayu moden itu tidak memberi tempat kepada Islam di dalamnya? Berdasarkan pandangan-pandangan sarjana ini, saya merumuskan bahawa ketinggian nilai putika Melayu dan Islam tidak sesuai ditelurusi menggunakan kerangka teori estetik dan teori sastra barat. Kerangka teori estetik yang dikemukakan oleh sarjana Melayu juga
kurang memberi pertimbangan kepada Islam sebagai asas pentafsiran keindahan. Makna dan konsep keindahan dalam syair Melayu masih dibayangi pemikiran estetik yang tidak bermakna di sisi Islam. Bagaimanakah seharusnya makna dan konsep Islam dalam kesusastraan Melayu moden itu seharusnya dan sewajarnya dikaji. Keindahan mempunyai hubungan langsung dengan agama. Ia bertaut erat dengan beberapa nama Allah seperti Al-Jamal, An-Nur, Al-Quddus, Al-Hamid, Al-Bar dan Al-Badi'. Maksud Al-Jamal mendukung suatu makna yang komprehensif tentang sifat, nilai dan status keindahan yang tiada tolak bandingnya. Istilah Al-Jamal sering digunakan oleh ahli sufi, aliran Wahdatul Wujud, terutamanya Abdul Al-Karim Al-Jilil, yang memandang keindahan dalaman sebagai keindahan ilahi, manakala konsep keindahan luaran sebagai keindahan fizikal. Sebagai Abu Bakar tahun 1997 dalam perbincangan teori takmilah juga menggunakan istilah keindahan yang diambil maknanya dari perkataan Al-Jamal, salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang memperlihatkan kesempurnaannya. Signifikasi menggunakan istilah keindahan ini juga berkait erat dengan maksud hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya Allah itu indah dan Dia suka akan keindahan. Dalam syair Arab ada tersebut ungkapan kata-kata yang bermaksud keindahan bukan terletak pada pakaian-pakaian yang indah yang mencantikkan kita. Sesungguhnya keindahan adalah keindahan ilmu dan budi pekerti. Konsep estetika barat yang diperkenalkan oleh Alexander Countman pada tahun 1750 lebih cenderung kepada konsep estetik luaran yang mementingkan pengalaman manusia semata-mata, sebagaimana yang ditegaskan oleh pemikir estetik empirical seperti Hashon, Archibald Allison dan juga David Hume. George Dickey dalam tahun 1997 mengemukakan pandangan Archibald Allison yang melihat dan memahami estetik berasaskan medan rasa, the faculty of taste. Bagi Allison, medan rasa is composed of sensibility and the imagination. Konsep estetik berasaskan rasa yang melibatkan tindak balas emosi dan kesatuan idea semata-mata masih terbatas dan tidak memperkaitkannya dengan keindahan yang hakiki sifatnya. Konsep keindahan hakiki ialah keindahan yang terjelma bukan hanya semata-mata dalam bentuk sensitiviti dan tindak balas emosi, tetapi juga melibatkan keindahan dalam bentuk perutusan agama. Pandangan ini memperlihatkan dengan jelas perbezaan dalam memahami makna estetik dan makna keindahan daripada perspektif Barat dan Islam. Hal ini jugalah jelas menampakkan ketidaksesuaian makna estetik Barat dengan pandangan Islam, kerana Islam menggalakkan manusia supaya menghayati keindahan alam semula jadi dengan mengingatkannya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keindahan yang ditanggapi dan tersentuh oleh deria rasa dan tindak balas emosi haruslah sesuatu tindak balas yang berkait langsung dengan penghayatan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya memetik pandangan yang diberikan oleh penulis Daphne Townsend tahun 2001. Beliau menyebutkan bahawa terdapat dua ciri penting yang menandai estetik moden. Pertama, pengalaman estetik, iaitu pengalaman estetik yang bersesuaian dengan dirinya sendiri. Yang kedua, pengalaman estetik yang terkait dengan emosi dan keseronokan. Sifat dan bentuk estetik seperti ini menurut Daphne Townsend terlalu mementingkan nafsu atau keseronokan sebagai puncak utamanya dan terpisah daripada intelektual. Bentuk dan sifat keindahan adalah bersifat sekular. Menurut Daphne Townsend lagi, hal ini sebenarnya sangat disedari oleh ramai sarjana Barat, termasuk Amerika.
tetapi dan mereka berusaha untuk menyatukan estetik dengan intelektual, namun tidak berjaya. Estetik dalam konteks ini mendukung penjelmaan nilai seni yang palsu dan sebelah pihak, bersifat luaran serta hiasan semata-mata. Estetik moden barat meletakkan nilai seni yang berasaskan pengalaman manusia pada tempat yang tertinggi. Dalam hal ini, Muhammad Kamal Hassan 1981 menyebutkan, di dalam pandangan Islam tentulah tidak ada tempat bagi gagasan seperti the autonomy of aesthetic atau the experience as the supreme value. Di tengah-tengah jalan teoretik ke barat yang retak dan mencacatkan pandangan serta kefahaman terhadap konsep keindahan itu, saya mempertimbangkan jalan lain yang memungkinkan kelompangan itu dapat diatasi dan dimurnikan dengan menyoroti sumber Al-Quran dan hadis serta pandangan tokoh-tokoh Islam tentang konsep keindahan. Hasil sorotan mempertemukan saya kepada hakikat kejadian manusia yang disebut dalam Al-Quran sebagai makhluk yang paling indah, paling sempurna kejadiannya. Manusia disebut dalam Al-Quran sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yakni dicipta dalam sebaik-baik kejadian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 yang maksudnya, sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Nabi Adam alaihissalam ialah makhluk manusia yang berakal dan berilmu pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini banyak dinukilkan dalam Al-Quran, hadis dan juga kitab-kitab sejarah Islam. Dalam petikan maksud hadis yang saya sebutkan ini, jelas dia merupakan ataupun memberitahu tentang penciptaan Nabi Adam sebagai manusia, penciptaan yang sebaik-baiknya dan mempunyai kelebihannya, yakni kesempurnaannya berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Adam diciptakan daripada tanah, manakala iblis dicipta daripada api dan malaikat dicipta daripada cahaya. Penciptaan manusia pertama yang sempurna dan diberikan namanya Adam itu terdiri daripada dua unsur yang utama, iaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Dalam bentuk jasmani, Al-Quran menyebutkannya dalam beberapa ayat seperti surah Al-Mu'minun ayat 12, maksud daripada saripati tanah, daripada surah As-Saffat ayat 11, daripada surah Al-Hijr ayat 28, dari surah Ar-Rahman ayat 14, dan daripada surah An-Najm ayat 30 dan banyak lagi. Pada peringkat akhir penciptaan jasad dimasukkan ruh dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini disebut dalam surah Al-Hijr ayat 29, yang maksudnya, kemudian bila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan padanya roh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Dalam hal penciptaan manusia ini, Haruddin 1997 menjelaskan bahawa kejadian manusia adalah sebaik-baik dan seindah-indah kejadian, iaitu keindahan yang teradun daripada unsur jasmani dan rohani. Unsur jasmani manusia, iaitu al-khalaq, meskipun indah, namun keindahan itu tidak sempurna kerana ia perlu kepada penyepaduan dengan unsur rohani al-khuluq, supaya ia benar-benar menepati makna fi ahsani taqwim, yakni dalam sebaik-baik kejadian. Berdasarkan kepada hakikat kejadian manusia yang sempurna, yakni indah ini, menunjukkan bahawa proses kesempurnaan dan kemantapan boleh berlaku dan boleh dilakukan secara dengan menyepadukan beberapa unsur menjadi satu hasil ciptaan yang mantap, sempurna sifatnya. Selanjutnya Haruddin menyebutkan, walaupun manusia dicipta daripada dua unsur yang berbeza dan bercanggah, tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki unsur-unsur dan undang-undangnya telah mencantumkan, yakni menyepadukan kedua-dua unsur tersebut dalam satu kejadian yang dinamakan manusia. Kegiatan kedua unsur tersebut hanya akan dapat melukiskan ciptaan seni hidup yang indah dan bernilai jika acuan yang ditentukan
itu jika acuan itu ditentukan oleh Yang Maha Penciptanya. Hal ini menjelaskan kepada saya bahawa keindahan tidak boleh berdiri dan terbangun atas satu unsur, melainkan terikat kepada unsur-unsur lain yang melengkapkannya. Oleh kerana itu, keindahan lahiri yang ditanggapi dan dinikmati oleh manusia dalam alam maknawi masih dan tetap terkait dengan sumber keindahan yang asal. Berasaskan keterangan-keterangan Al-Quran dan hadis serta pandangan ulama, dapat diletakkan suatu keyakinan bahawa sumber rujukan paling utama bagi memahami makna keindahan dan bagaimana cara keindahan itu terhasil sewajarnya dirujuk pada sifat luaran dan dalaman manusia itu serta proses penciptaannya. Selain sifat luaran, dalaman dan proses penciptaan itu adalah suatu ciri yang boleh disebut sebagai keadaman yang menstruktur dan mendeskripsi makna keindahan. Meneliti hakikat penciptaan manusia pertama dan proses penciptaannya dapat dirumuskan 4 perkara penting berikut. Yang pertama, manusia, yakni Nabi Adam AS merupakan puncak keindahan dalam alam duniawi. Yang kedua, penciptaannya berlaku berasaskan proses penyepaduan unsur fizikal, yakni jasad dan rohani, yakni roh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, hakikat penciptaannya berkait langsung dengan alam dunia yang diletakkan padanya tugas kepimpinan, yakni menyampaikan perutusan Allah dan menunaikan amanat Allah di atas muka bumi. Dan yang keempat, hakikat penciptaannya berkait langsung dengan kebenaran, yakni kebenaran Al-Quran menerusi firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkait langsung dengan kebenaran realiti kehidupan manusia di atas muka bumi ini dan kehidupan di akhirat. Hadirin yang dirahmati sekalian, dalam teks kesusastraan, unsur estetik terungkap dalam bahasa yang digunakan dan perutusan hadir secara tersirat. Bahasa tampak mudah dan menarik perhatian pembaca kepadanya kerana sifat magnetik estetik. Unsur estetik inilah juga meruntun inti kesusastraan. Jelasnya teks kesusastraan memiliki keserasian dengan ciri-ciri keadaman yang dapat menjelaskan dan mendeskripsi makna keindahannya. Selain itu, perutusan atau mesej dilihat sebagai keindahan dalaman yang terkait langsung dengan fungsi-fungsi kerohanian dan realiti. Ada satu saya ingin menerangkan sedikit bagaimana proses penciptaan manusia pada gambar rajah ini, ya. Kalau kita perhatikan pada jadual ini, dapat diterangkan bahawa manusia ini dari tiga indikator, iaitu dari segi unsur, daripada proses dan juga fungsi. Dan ciri-ciri bagi unsur ini, Nabi Adam, yakni manusia, dia ialah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi unsur, Adam mengandungi unsur ketuhanan, yakni roh, unsur kenabian, yakni kepimpinan, kekhalifahan di muka bumi, dan unsur kemanusiaan yang mengandungi akal dan nafsu. Dari segi proses kejadian manusia adalah berlaku secara sepadu, iaitu kesepaduan unsur fizikal, yakni tanah dan roh. Dari segi fungsi, dia mempunyai ciri perkaitan dengan tujuan penciptaannya yang diabdikan, iaitu penciptaannya yang untuk mengabdikan diri kepada Allah dan tugasnya untuk menyampaikan keputusan Allah di atas muka bumi ini. Saya bandingkan dengan kedudukan sebuah teks kesusastraan. Teks kesusastraan juga sifat cirinya adalah diciptakan, tetapi diciptakan ataupun dihasilkan oleh pengarang, oleh penulis, oleh penyair. Manakala unsur yang terdapat dalam teks itu pula ialah unsur agama, unsur keduniaan dan unsur kemanusiaan. Unsur agama melibatkan aspek ketuhanan, keduniaan yang melibatkan hal-hal kemasyarakatan, kemanusiaan yang melibatkan pemikiran dan nilai. Dari segi proses kejadian,
karya kesusastraan dihasilkan dengan proses kesepaduan, yakni menyepadukan unsur-unsur fizikal yang terdiri daripada gaya bahasa, bentuk, teknik dan juga unsur-unsur dalaman yang terdiri daripada ide dan pemikiran. Dari segi fungsi, jelas sekali karya kesusastraan ini mempunyai kaitan langsung dengan tujuan karya itu diciptakan. Dia mempunyai fungsi kreatif seniman, fungsi kesastraan dan fungsi menyampaikan perutusan mesej yang ingin disampaikan oleh pengarang. Similariti yang terdapat dalam dua jadual ini menunjukkan bahawa teks kesusastraan itu secara sepadannya mempunyai fungsi yang sama dengan fungsi manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana karya sastra diciptakan oleh penulis ataupun pengarang itu sendiri. Hadirin dan dihormati sekalian, saya memandang jauh ke hadapan dan saya dapati memang saudara dari begitu khusyuk mendengar, terdiam rapi. Sama ada saudara faham tak faham, saya menganggap saudara faham sajalah. Saya terus pergi kepada bagaimana datangnya timbul gagasan estetika bersepadu ini ya. Setelah mengamati dengan teliti, saya mendapati pandangan barat bersifat memisahkan estetik daripada hubungannya dengan kesedaran beragama. Inilah titik penting mengapa datangnya idea saya untuk mengemukakan satu jalan alternatif baru dalam menyediakan metod kritik dalam kesusastraan. Estetika bersepadu ini melihat bahawa puncak kesedaran itu sepatutnya ialah pembaca itu sentiasa menyedari hakikat keindahan yang hakiki, iaitu keindahan yang menjadi sumber kepada segala keindahan manifestasi seperti mana yang dapat dilihat dan dikesan. Dalam konteks ini, teori ini menghendaki supaya pengkarya, pengarang itu sentiasa sedar bahawa dia menghasilkan karya itu bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan estetika teks, tetapi ialah untuk melengkapkan nilai estetika yang sifatnya dan terkait dengan estetika yang sifatnya hakiki. Di dalam Al-Quran tersedia pelbagai gaya bahasa kiasan yang terkandung pula di dalamnya gaya yang mengandungi peringatan Allah kepada hamba-hambanya. Saya menurunkan sebuah ayat daripada surah Az-Zumar ayat 27. Allah berfirman yang maksudnya, sesungguhnya kami adakan beberapa contoh, yakni perumpamaan bagi manusia dalam Al-Quran ini, mudah-mudahan mereka menerima peringatan. Kemudian dalam surah Al-Fajr ayat 18 hingga 22, Allah berfirman yang maksudnya, dan dengan memerhatikan langit bagaimana ia ditinggikan, dan dengan memperhatikan gunung ganang bagaimana ia ditegakkan, dan memperhatikan bumi bagaimana ia didatarkan, maka berilah mereka peringatan. Engkau hanya memberi peringatan, engkau bukan memaksa mereka. Saya mengungkapkan dua contoh ayat ini nak memberitahu kepada asas kepada teks kesusastraan itu haruslah mengandungi perutusan yang sifatnya menyedarkan manusia tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Estetika bersepadu mengemukakan dua prinsip. Pertamanya ialah prinsip kesepaduan dan yang keduanya ialah prinsip perkaitan. Prinsip kesepaduan adalah proses yang dapat menunjukkan pertalian hubungan unsur-unsur tekstual yang membina makna teks. Aspek yang bersepadu meliputi unsur dalaman, iaitu idea ataupun pemikiran dengan perutusan, dan unsur-unsur lahiriah teks. Memahami makna teks daripada sudut kesepaduan ini sejajar dengan pandangan Al-Faruqi yang menjelaskan bahawa sifat kesusastraan Islam tergambar dalam gabungan isi kandungan yang luhur,
dengan bentuk yang luhur. Berarti keindahan tidak berupaya menampilkan sifatnya secara solo tanpa mengambil kira persoalan putusan yang terkandung di dalamnya. Dan inilah yang menjadi asas kepada saya untuk meletakkan putusan itu sebagai sebahagian daripada taras penting yang mengangkat keindahan dalam teks kesusastraan. Salah satu manifestasi keindahan Allah Subhanahu Wa Taala ialah keindahan pada bahasa Al-Quran yang mengandungi pokok pengajaran Islam dalam aspek kehidupan manusia yang meliputi bidang akidah, syariat dan akhlak. Al-Quran yang memiliki keindahan pada bahasa dan isi itu diturunkan kepada manusia untuk dijadikan petunjuk. Menjadikan petunjuk kehidupan di dunia dan di akhirat menerusi pelbagai gaya kiasan yang indah sesuai dengan fitrah kejadiannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 23 dengan maksudnya Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan yaitu Alkitab yang serupa, yakni keindahan ayat-ayatnya, yang serupa lagi didua-duakan, yakni diulang-ulang membacanya. Oleh kerananya menggeletar kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi lembut kulit dan hati mereka untuk mengingati Allah. Kitab itulah petunjuk Allah. Dia tunjuki dengan siapa yang dikehendakinya dan dengan siapa yang disesatkan, maka tidak adalah baginya orang-orang yang menunjuki. Dia beri air tapi tak beri tempat untuk letak air. Saya teruskan kepada prinsip yang kedua. Seperti yang saya sebut tadi, ucapan saya ini merangkumi asalnya adalah sebuah buku. Saya dah ringkaskan menjadi 26. Kemudian saya ringkas lagi di atas pentas ini menjadi 20. Dan ringkaskan lagi tadi menjadi 18. Sementara menunggu Datuk isi sampai. Saya harus memperkenalkan prinsip yang kedua ini sebab dia akan menjadi asas kepada kita untuk faham bagaimana konsep ini berfungsi dalam pendidikan teks. Prinsip yang kedua ialah berkaitan. Sebagaimana manusia juga yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkait dengan tugasnya di muka bumi, karya kesusastraan juga yang dicipta oleh ataupun yang dihasilkan oleh pengarang sebenarnya adalah berkait langsung dengan mesej yang nak disampaikan kepada pembaca dan khalayak di bawah. Tugas sebagai khalifah adalah satu kebenaran di sisi agama, dan tugas sebagai pengarang adalah kebenaran juga di sisi sastra. Referensi perkaitan ini secara perbandingannya dapat dikiaskan dengan fungsi teks kesusastraan yang tidak semata-mata dihasilkan pengarang untuk menampilkan nilai kesastraan, sebaliknya terkait dengan peranannya membawa idea dan pemikiran pengarang kepada pembaca. Justru teks kesusastraan membawa bersamanya suatu putusan daripada penciptanya, ini pengarang, dengan tujuan agar putusan itu memberi manfaat kepada kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Ciri dan fungsi teks kesusastraan menepati ciri-ciri manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya saya akan terus pergi kepada, saya akan ringkaskan lagi kepada bagaimana menilai karya kesusastraan itu berasaskan kepada konsep estetika bersepadu. Minta maaf ya, saya dalam menyelit-nyelitkan kertas ini saya tak tahu di mana terselip kertas yang sepatutnya saya baca. Ini sebenarnya bukan salah saya. Ini salahnya pada Datuk Muhammad yang terlalu sangat banyak memuji tadi. Alhamdulillah. Secara teoretikalnya saya dah menjelaskan kepada
Hadirin semua, walaupun saudara tak faham, anggaplah saudara faham. Kalau tidak, sia-sia saya bercakap hari ini, bahawa gagasan ini adalah sebagai alternatif kepada gagasan yang sedia ada. Supaya apabila kita melihat teks, kita tidak meninggalkan agama. Kita sentiasa menghubungkan peranan kita sebagai pengarang dan teks yang kita hasilkan itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita ilham dan sebagainya. Jadi sebab itulah konsep ini sebenarnya dia memperteguhkan suatu falsafah tentang konsep sastra yang sifatnya bermanfaat, meaningfulness, untuk bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Jadi pengarang yang menghasilkan teks sentiasa berada dalam keadaan dirinya mengingati Allah dan mengingati tugasnya sebagai pengarang yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Menggunakan menilai keindahan berasaskan konsep estetika bersepadu seperti mana tajuk syarahan pada petang ini, saya menegaskan bahawa estetika bersepadu ini memberi maksud penjelmaan keindahan daripada proses kesepaduan unsur luaran dan dalaman teks dan perkaitannya dengan pemikiran serta kebenaran. Konsep ini secara sedar ingin membawa teks pengarang dan juga khalayaknya kepada suatu dimensi keindahan yang dapat mempertalikan dengan hakikat keindahan yang sebenar yang bermanfaat untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Kerana itu, dalam praktik kritik yang bertujuan untuk menilai makna keindahan, teks kesusastraan wajar disoroti berasaskan pada prinsip kesepaduan dan perkaitan yang akhirnya dapat menunjukkan bahawa unsur keindahan teks dapat menonjolkan sifat indah dan fungsinya sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa perutusan ke seluruh alam. Sebab itu apabila saudara membaca teks, ada teks yang menyentuh secara langsung bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam semula jadi, alam sekitar, kepada laut, kepada alam kosmos, kepada sains. Dia tidak hanya menyentuh tentang diri manusia itu sahaja. Kesepaduan estetik, gaya kiasan dan pemikiran dengan putusan agama harus sifatnya bersepadu dan harus menggambarkan satu style, satu gaya kepengarang-pengarang. Maknanya apabila kita menganalisis karya ini, kita akan dapat melihat style dia, style kepengarangan yang menggabungkan, menyepadukan unsur-unsur keindahan dari segi luaran dan dalaman. Estetik gaya bahasa merujuk pada pelbagai penggunaan jenis bahasa yang indah dan mengindahkan pengucapan. Misalnya penggunaan gaya bahasa kiasan, retorik, majas dan sebagainya. Pemikiran pula merujuk kepada idea utama yang berupa perutusan penting yang ingin disampaikan pengarang. Dengan menghalusi kesepaduan gaya bahasa dengan pemikiran, maka tergambar di sisi teks hakikat style yang unik seseorang pengarang dalam menyampaikan perutusan kepada khalayak. Berkaitan berfungsi pula mempertalikan style itu tadi dengan kebenaran agama dan realiti. Tujuannya apa? Tujuannya ialah bagi menunjukkan dan membuktikan bahawa teks yang dihasilkan atau yang diciptakan oleh pengarang bukan sebuah ciptaan yang kekosongan makna, tetapi berkait langsung dengan keterangan-keterangan dan kebenaran realiti hakikat keberadaan khalayak di atas muka bumi ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya sudah sampai kepada penghujung. Saya kira saudara bolehlah memahaminya walaupun tak banyak. Gagasan yang saya sampaikan inilah merupakan sebuah hasil fikir saya sendiri setelah menghalusi pandangan dan perspektif barat dalam menilai keindahan dan juga melihat bagaimana Islam melihat keindahan dan juga mengambil contoh pandangan penulis, sarjana dan cendekiawan Melayu melihat keindahan. Setelah menggabungkan kesemua itu, memang saya boleh membuktikan bahawa aspek kesepaduan dan perkaitan itulah yang akan mempertalikan teks, menghubungkan teks dengan dirinya, khalayak dan juga karya itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, saya tutup syarahan saya petang ini dengan sebuah sajak. Sajak saya berjudul Fikir. Saya mohon Prof. Rahim duduk dulu dengan tenang.
Banyak jalan dia. Saja ini, oleh kerana saya menghasilkan sebuah kerangka ini pun datang daripada sebuah fikir, dan saya sangat berharga. Judul saja ialah fikir. Tak ada muzik. Lautan ilmu terhijab dalam ruang akal, menjadi teka-teki di antara banyak kecelaruan. Jalan menafsir terbentang dari pantai ke pulau-pulau, melewati lorong gelap di balik dasar laut yang misteri dan riak ombak yang membadai. Kita adalah pelaut yang sering tenggelam di hempas gelora rasa, yang kabur penglihatan dengan nafsu camar, dan selalu tewas oleh kurangnya daya fikir. Fikir adalah musyawarah hati dan akal, membuka jalan tafsir buat meraut kebenaran tamsil, menjaring celaru, menyaring palsu di lautan keliru, merungkai misteri malam yang sukar diteka oleh terangnya waktu siang. Aku mengajakmu mendahulukan fikir sebelum kata, mendembani segala keputusanmu dengan fikir. Dengan fikir kau berjalan dan berpesan, meninggikan fikir atas segala perasaan. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak universiti, khususnya Datuk Naib Chancellor, timbalan-timbalan Naib Chancellor yang sudi memberi ruang kepada saya, dan juga kepada pihak fakulti, khususnya dekan, ketua jabatan dan rakan-rakan seperjuangan yang memberi masa kepada saya untuk mendengar syarahan yang saya sampaikan. Semoga kalau tidak 100, 5 ataupun 1 daripadanya dapat saudara manfaatkan untuk hidup anda di dunia dan di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon jasa baik yang berusaha Prof untuk terus kekal berada di pentas bagi acara penyerahan buku syarahan perdana pelantikan Profesor kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Mat Amin bin Mat Tauff, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, sebagai tanda penghargaan. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi tahniah, syabas dan terima kasih atas perkongsian ilmu. Dengan itu, sekali lagi dipersilakan Yang Berusaha Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi mengiringi Yang Berbahagia Prof. Datuk Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris naik ke pentas bagi menyempurnakan acara tersebut. Baiklah, dipersilakan Yang Berbahagia Datuk untuk menerima buku syarahan perdana pelantikan Profesor daripada Yang Berusaha, Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali. Baiklah, terima kasih Yang Berbahagia Prof. Datuk. Tahniah dan syabas sekali lagi diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali. Kita persilakan Div Korhomat mengambil tempat duduk.
untuk acara selanjutnya sebentar lagi. Baik, terima kasih sekali lagi. Yang amat berjasa di sebalik kejayaan seorang lelaki yang bergelar profesor. Silakan. Wajah-wajah comel.